fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua. Sudah pasti hangat baru-baru ini berkaitan dengan pengampunan Najib Razak. Ada menteri yang bersuara berkaitan dengan isu ini, berkaitan dengan pengampunan Najib Razak. Ada juga yang kata hukuman Najib Razak daripada 12 tahun dipendekkan kepada 6 tahun. Bahkan Zaliha juga membuat kenyataan. Dr. Zaliha Mustafa, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Wilayah Persekutuan, Dr. Zaliha Mustafa berkata, status permohonan pengampunan Diraja Najib Razak mungkin diumumkan minggu ini. Nah, saudara-saudara, terkini kali ini pengumuman daripada Perdana Menteri Malaysia sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang pasti dinantikan ramai dan pasti mengejutkan ramai. Artikel daripada Malaysia Kini, pengampunan Najib sudah ada keputusan, kata Anwar. Wow, kita nantikan keputusan ini. Adakah Najib Razak akan terima pengampunan, akan dibebaskan, ataupun mungkin ada keputusan lain yang pasti mengejutkan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini mengesahkan Lembaga Pengampunan telah mempunyai keputusan mengenai pengampunan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Bagaimanapun Anwar enggan mengulas lanjut perkara tersebut. Sebaliknya, meminta semua pihak menunggu pengumuman rasmi oleh Lembaga Pengampunan. Ya, sudah ada kepastian, tunggu pengumuman. Katanya, ketika ditanya pemberita selepas makan tengah hari di gerai makan pertama kompleks di Kuala Lumpur. Apabila diminta menjawab mengenai pengampunan diberikan kepada Najib, Anwar hanya menjawab, tunggu pengumuman. Bagaimanapun, katanya, kerajaan tidak akan membuat sebarang pengumuman mengenai keputusan itu. Sebaliknya, ia bakal dilakukan sendiri oleh Lembaga Pengampunan. Itu urusan Lembaga Pengampunan, tunggu. Sudah ada kepastian, keputusannya, kata Anwar. Wow, ini pasti satu keputusan yang dinantikan 30 juta rakyat Malaysia. Dalam artikel yang sama, spekulasi yang dilaporkan oleh saluran berita luar negara berkata, Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan yang bersidang pada Isnin 29 Januari telah memendekkan tempo penjara Najib daripada 12 tahun yang dijatuhkan oleh mahkamah kepada 6 tahun dan denda dikurangkan kepada RM 210 juta. Mengikut laporan CNA Channel News Asia Singapura, keputusan itu telah dibuat oleh Lembaga Pengampunan yang diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong, kononnya kerana bekas Perdana Menteri itu berkelakuan baik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Dr. Zaliha Mustafa, memaklumkan bahawa Lembaga Pengampunan dijangka membuat pengumuman rasmi berhubung permohonan Najib itu minggu ini. Nah, tuan-tuan dan puan, dikongsikan dalam artikel ini, spekulasi yang dilaporkan oleh saluran-saluran berita luar negara berkata Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan yang bersidang pada Isnin telah memendekkan tempo penjara Najib daripada 12 tahun yang dijatuhkan oleh mahkamah kepada 6 tahun. Apapun, kita menantikan keputusan rasmi daripada Lembaga Pengampunan. Sedangkan Perdana Menteri Malaysia sendiri berkata, sudah ada keputusan berkaitan dengan pengampunan Najib, dan kita tunggu saja keputusan rasmi diumumkan sendiri oleh Lembaga Pengampunan. Saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana masih setia dan masih bersama di dalam channel ini. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan, dan perempuan yang saya amat hormati semua. Yang di-Pertuan Agong ke-17. Yang di-Pertuan Agong, Baginda Sultan Johor, yang sudah mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17. Dan kita dapat lihat bagaimana mesranya
PMX ataupun Perdana Menteri Malaysia ke-10 bersama baginda yang di Pertuan Agong ke-17. Nah, saudara-saudara, terdapat satu maklumat yang pasti membuatkan ramai jerung-jerung perasuah. Dan siapapun juga pemimpin-pemimpin politik dan mana-mana pihak yang terlibat dengan rasuah pasti ketakutan dengan pengumuman yang dahsyat ini. Nah, saudara-saudara, di bawah tampuk pemerintahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita dapat lihat semakin aktif SPRM mencegah rasuah, semakin agresif SPRM untuk membendung isu-isu rasuah di Malaysia. Nah, saudara-saudara, saya mengingat satu artikel sebelum ini di mana Sultan Ibrahim tumpu perangi rasuah. Nah, adakah kita boleh kata ini adalah satu tim baru untuk mencegah rasuah di Malaysia, untuk menghapuskan penyakau-penyakau duit rakyat, duit kerajaan ini? Yaitu yang pertama yang di Pertuan Agong ke-17, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga Tan Sri Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM, dan juga Tan Sri Razarudin Hussain, Ketua Polis Negara bersama dengan Timbalan, KPN juga. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, di dalam satu artikel daripada Sinar Harian sebelum ini, Sultan Ibrahim tumpu perangi rasuah. Sultan Johor Sultan Ibrahim memikul tugas sebagai yang di Pertuan Agong ke-17, mahu memberi tumpuan menghentikan amalan rasuah. Baginda dalam wawancara bersama The Straits Times Singapura bertita, kerajaan yang stabil haruslah konsisten dengan dasar mampan yang diperlukan untuk memperbaiki ekonomi negara. Daripada moyang saya, kami adalah pemburu yang hebat. Nah, saudara-saudara, menerusi kenyataan ataupun titah daripada baginda yang di Pertuan Agong ke-17 ini, di dalam artikel daripada Sinar Harian pada 10 Disember 2023, sudah pasti ini akan membuat ramai penyakau di seluruh Malaysia, terutamanya kepimpinan-kepimpinan politik, bahkan yang mempunyai kes rasuah pasti dalam keadaan yang ketakutan. Menurut artikel ini, saya akan pastikan apabila saya pergi memburu, saya membawa balik hasil yang bagus. Tetapi apabila saya di Kuala Lumpur, ia adalah hutan konkret. Jadi apa yang saya buru? Saya akan pastikan membawa hasil buru orang yang korup, titah baginda, dalam temu bual eksklusif tersebut. Sultan Ibrahim turut mencadangkan supaya SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, melaporkan terus kepada yang di Pertuan Agong, bukannya kepada Parlimen. Jika SPRM datang kepada Agong, bermakna Anda tidak berada di bawah pengaruh mana-mana pihak eksekutif. Petronas pun tidak sepatutnya berada di bawah Parlimen. Lapor terus kepada saya, titah baginda. Sultan Ibrahim turut mencadangkan supaya pelantikan kehakiman mesti diasingkan daripada badan eksekutif bagi bagi memastikan badan kehakiman negara benar-benar bebas. Hakim dilantik oleh Raja atas nasihat Perdana Menteri selepas panel pelantikan mengesyorkan calon berkenaan. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua, hari ini, pada bulan Februari ini, baginda yang di Pertuan Agong ke-17, Sultan Ibrahim, sudah mengangkat sumpah menjadi yang di Pertuan Agong, dan ini pasti sebelum pun beliau mengangkat sumpah sebagai yang di Pertuan Agong, ini adalah titah Sultan Ibrahim, sebagaimana di dalam artikel ini disahkan, Sultan Ibrahim tumpu perangi rasuah. Ini pasti satu kejutan kepada ramai kepimpinan politik di Malaysia. Saudara-saudara yang amat dihormati semua, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe.